Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dia gapai tengkuk begini, tak tahu pasal apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair, amin ya rabbal alamin. Biasa setiap awal pagi saya minum minyak zaitun. Jadi saya dua ni saya try hak yang paling pahit tu, yang tumbuh meliar dekat kawasan pegunungan di Turki tu. Jadi dia punya perit tu dia menyebabkan kerongkong kita duk rasa perit tu. Dia macam tu sebab dia pahit sangat lah. Dia ambil masa nak cover balik tu. Baik, kita sambung pengajian kitab kita muka surat 129, kitab lama. Pada kita berhenti hari itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari bawah. 13 dari bawah, 13 apa nama line, barisan daripada bawah. Kita mula dengan ayat dan barang siapa. Jumpa? Dan barang siapa? Jawi lama nak kitab Rumi saya tak tahu. Okey, 194 kitab lama ya. 13 dari bawah. Waalaikumsalam. Dan barang siapa? Ada tengah-tengah tu. Situ. Semua jumpa dah? Dah kena tanya sebab biasalah bawa gamah kan. Takut ada ketinggalan. Itu biasalah. Baik. Kita lagi membicarakan kitab Al-Luqatah, iaitu barang yang kita jumpa sama ada harta ataupun binatang, dan kita masuk tajuk binatang hari ini. Dan barang siapa, kita mula kat situ lah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain. Dan barang siapa pungut akan luqatah kerana hendak memeliharakan dia selama-lamanya. Maknanya dia jumpa kucing ke, jumpa burung ke, memang dia punya niat intent tu, aku nak bela sampai mati lah. Mungkin dia tengok comel ke apa semua kan, dia rasa nak bela sampai mati. Maka adalah luqatah itu amanah pada tangannya. Dia niat nak bela sampai mati, jadi binatang tadi amanah. Serupa anak-anak kita amanah kepada kita. Wajib bagi makan, bagi minum, bagi pelajaran dan sebagainya sampai mereka kerja, sampai umur balik, sampai mereka menikah. Jadi itu amanah. Harta juga amanah, tentang kena faham. Maka bila kita ngaji, tambah lagi hari ini, binatang yang kita jumpa, yang kita memang niat nak bela dia sampai dia mati dah, maka ia adalah amanah kepada kita. Jadi jangan abaikan dia, jangan tak bagi makan, jangan tak bagi minum. Itu maksudnya lah. Kita faham. Jadi selama ni kita dah faham harta amanah, anak amanah, amanah tanggungjawab kita tu amanah, betul. Termasuklah luqatah yang kita jumpa, kucing yang kita jumpa, yang memang kita niat nak jaga dia forever. Okey, itu amanah. Mana bila amanah, kita kena bagi makan dia. Tak kira lah sama ada kita bagi makan nasi campur apa ikan ke, kita beli apa fresh apa nama makanan ikan tu banyak jenis sangat kan, ataupun yang tak ada nama ke, janji makanan friskies ke, friskas ke benda ke, ikutlah tuan-tuan bagi dia makan. Okey.
Amanah, amanah. Kenapa amanah? Kerana ia memeliharakan dia. Kerana kita peliharakan dia jadi amanah. Sebab tu kalau timbul persoalan di sini dalam keadaan konteks zaman hari ini, ramai orang tak ada duit. Kan? Kucing duk sedia bela 10 ekor contoh. Tiba-tiba income kurang. Kalau pencen makin naik. Ni hak kerja sendiri apa bagai ni, dia bukan kurang tak mana, pasal kurang kita terpaksa spend untuk benda lain yang mungkin harga mahal, barang naik harga. Jadi income kita tu mungkin banyak tu, tapi bila kita spend tu lebih, maka portion untuk kucing tadi mungkin sikit, catu makanan. Jadi saya perasan bila saya main, saya tengok gubuk rezeki ni, memang saya duk isi tiap minggu, kadang 2 minggu sekali saya duk isi lah, dah kosong dah tu. Tak lagi saya nak kena tulis apa benda, tak ada, petang ni saya isi. Jadi maknanya tuan-tuan, keperluan orang hari ni kepada keperluan hidup ni, dia terpaksa spend banyak duit, maka mungkin portion untuk binatang tadi sikit. Nak buat lagu mana ni? Amanah ni. Jadi dia kena hello kat jalan-jalan kawan, siapa nak bela kucing aku dah 10 ekor, ambil lah 2 ekor, aku tak mampu nak bela. Jadi kita kena jangan buang gitu, jangan pergi buang. Ni ramai dok pergi buang kat pasar basah lah, pasar kering lah, macam pasar dia buang. Walaupun niat itu bagus, nak at least dia buang tu tempat yang mungkin ada makanan, tapi kalau dapat kita pas kat orang lain, ataupun kita bela semua pun boleh. Ataupun tuan-tuan cuba ubah pemakanan dia. Kucing di kampung, hak di kampung, pasal apa dia boleh makan nasi biasa? Nasi goreng kicap dia boleh makan, nasi goreng ikan kering sikit dia boleh makan. Cuba hak moden ikut teman kita, mampu tak makan? Dia nak hak biji-biji hak kita beli kedai mamak tak? Ataupun supermarket? Sebab kita dah biasa macam tu. Saya teringat anak menakan saya, dia doktor haiwan, dia ada klinik banyak, dan dia balik kucing hak jenis ekor besar pasi benda kat kampung daripada kecil. Jadi mak dia duk bela bagi makan kampung punya style, tambang kerin, ikan keli bakar apa semua, kadang ikan haruan orang kampung, ikan puyuh, dia makan gemuk macam tu kok, lagi tinggi protein, pasal protein semula jadi. Jadi isu sekarang ni isu kebiasaan sopa kita lah no, kan duduk kampung tu kan makan macam-macam, betul tak? Bila besar main dah kahwin, dapat laki kaya sikit, dia punya fail makanan dah berubah. So bila tengok balik macam tak lalu. Tapi tak salah setengah orang lah. Macam kita, kalau saya sendiri pun kalau balik kampung, kalau menu kampung memang lipat betul. Pasal sejarah kita, walaupun benda tu simple, dua menu je. Kita makan, kita kata nasi, ikan kering, ulang cabai, cecah ayam asam. Oi, berat badan naik dandan tu. Nampak kita lah. Jadi dalam kes ni pun kita ayak dah, ayak sikit no. Dia suara dia parau. Ayak. Langah gitu ya. Ada tu. Dia jatuh tengkok. Nah itu tak apa. Bismillah. Baik. Jadi begitu juga dengan kucing yang kita nak bela, atau burung atau apa saja yang ketiga luqatah yang boleh kita bela, maka kita kena ada amanah untuk menjaganya, sebab kita dah niat nak bela dia sampai bila-bila. Okey. Dan jika ia berikan dia kepada qadi, wajib diterimakan dia. Kita jumpa ayam belatik, qadi pemerintah lah. Cerita mudah, di kluster 7 kita jumpa kucing comel punya. Jadi kita ni malas fikir lah, bagi kat JKK lah, serah kat JKK, qadi lah tu dalam bahasa kita lama, mana orang yang menjaga kawasan tu. Jadi dia pergi kat JKK atau pengurusi persatuan penduduk, sebab dia dah malas nak iklan, dia dah malas nak bagi kat qadi lah. Ni saya jumpa kucing ekor tebal, bulu mata lentik, hidung mancung, memang pelik. Makna benda tu bernilai kan. Lalu dia pun bagi dekat JKK. Jadi
wajib diterima akan dia. Maksudnya pemerintah, qadhi, JKK, pengurusi besaran penduduk, nazir masjid, siapa saja yang menerima wajib terima. Jadi dia terima, dia nak buat apa tu dia punya hal lah, itu tugas dia. Yang kita mengaji hari ni, kita malah fikir panjang, serah kat dia. Walaupun mungkin jangan berlaku kot, Wallahualam lah. Tapi kitab dah ajar kita, kalau kata kita jumpa malah nak fikir panjang, kita bagi kat dia. Jadi hukum dia kena terima, wajib. Dan tiada wajib oleh kebanyakan ulama akan mewawarkan dia pada ini kelakuan. Jadi pandangan jumhur ulama, kes macam ni tak payah duk pi wawar kat orang. Aku jumpa kucing lawa, aku bagi kat qadhi, bagi kat JKK. Tak payah duk WhatsApp satu taman ataupun duk buat Facebook cerita. Sebab dia dah bagi kat qadhi tadi. Melainkan kalau dia nak bela memang kena wawar lah, macam kita mengaji minggu lepas tu kan. Kena cerita dan sebagainya. Begitu. Jadi dia tak payah cerita kepada orang awam. Pada ini kelakuan, maksudnya kelakuan dia bagi kucing tadi atau burung tadi kepada pemerintah atau kepada orang yang menjaga kawasan tu. Yakni, dia huraikan lagi panjang lagi. Jika dipungutnya kerana memeliharakan dia, maka jika ia kosakkan khianat kemudian daripada kosak pungut kerana hendak memeliharanya, ayat dia kena berhenti macam tu, ya. Tiada jadi dhamin, jaminan, tiada jadi jaminan, dhamin tu jaminan, dengan semata-mata kosak itu. Baik, dia kata di sini, jika ia kosakkan khianat kemudian daripada kosak pungut kerana hendak memeliharanya, tiada jadi dhamin dengan semata-mata kosak itu. Dia lagu ni, tempat ni jauhi lama kan, tak ada titik. Jadi tuan-tuan baca tu traffic light tak ada, daripada crash speed track apa pun tak ada. Jadi kita hak ni kena faham tak mana kena berhenti, baru faham cerita dia. Kalau tidak dah baca aku tu, baca sampai kau sudah bengong, tak faham. Jadi dia mula-mula dia niat nak bela. Mula-mula niat nak bela, dia ambil bagai-bagai mau, lepas tu dia nak khianat. Nak khianat sini bukan maksud nak bunuh kucing tadi. Mungkin dia nak jual. Kan? Maknanya dia dah kata, tengok lawa kan. Lepas tu dia duk scan duk Google dekat Facebook semua atau dekat Google, kucing ni harga banyak, 1,000 ada, 2,000 ada, sampai 15,000 kan, saya dah ceritakan. Jadinya timbul di hati dia bahawa kalau aku jual, dia dah ubah niat tu. Jadi dia kata bila dah ubah jual tadi, tak jadi dhamin, tak jadi jaminan. Maksudnya jaminan yang kata amanah tadi dah hilang pasal hang ubah niat. Jadi hukum tu kalau dia nanya binatang tadi, dosa lah. Tak mungkin dia nanya sebab dia nak jual, dia bela nak jual, dia ubah niat begitu. Jadi tak, jaminan tadi sudah hilang, tak ada jadi jaminan lah, tak jadi amanah tu dah hilang. Kau amanah tu. Baik. Dan jika dipungut akan dia dengan kosak hendak khianat, maka jadi dhamin ia kerana kosaknya yang menyertai bagi pungutnya. Baik. Jadi kalau dia memang ambil nak khianat, apa saja yang berlaku pada binatang tadi, dia bertanggungjawab. Jaga tuan-tuan, dosa ni tuan-tuan, dia bukan sakat perbuatan kita sama kita tau. Kita dengan makhluk Tuhan yang lain pun ada dosa, ada pahala. Dia boleh tuntut. Sebab tu kisah bagaimana seorang perempuan yang masuk ke syurga hanya kerana memberi makan seekor anjing yang lapar, yang dahaga. Ada kisah kan, tuan-tuan pernah dengar cerita ni kan? Perempuan tua orang Yahudi, dia bukan Islam pun, tapi asbab kebaikan satu benda dia buat, Allah kira. Begitu juga dengan dosa, satu benda kita buat, Allah kira. Mana tahu zaman kita nakal dulu kan, sepak kucing biasa, standard lah tu, nakal-nakal kan, zaman-zaman jahiliah kan. Kadang jentik dia main, jadi kita istighfar minta ampun, sebab mungkin kucing tu dah tak ada, tak kira binatang apalah. Ada yang dibadakan sepak lembu lah, sepak sebagainya, tu yang bila korban lembu sepak dia balik tu, hukum karma, hukum karma.
Kan dah berlaku gitu. Jadi gitu. Maksudnya hak kita, kan Nabi sebut dalam hadis, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Setiap kita ada hak termasuk apa yang kita pelihara. Diri kita dengan Tuhan, tak apalah li rabbika tu, maksudnya semayang, puasa, zakat, haji, semua rukun Islam itu hak Allah yang kita kena buat, tak boleh skip nah, kecuali haji kalau tak mampu, dan zakat kalau tak mampu. Hak lain tu wajib. Tu hak-hak kita. Kemudian wali ahlika, ahli keluarga kita, anak kita, anak bini kita, daripada hak yang kita kena tunaikan. Wali nafsika, badan kita tuan-tuan, tu suruh jaga tubuh badan bagi sihat tu, jangan bagi sakit. Kemarin saya ada 5 kes, 5 konsultasi lah dengan apa sakit. Banyakkan kes perempuan ada sis, ada fibroid, ada tulang belakang, perempuan dan kes perempuan. Jadi maknanya bila soal sidik sejarah, waktu jahiliah memang makan ikut dan, maksudnya dia tak jaga pemakanan, dia makan apa orang offer depan mata semua dia makan, yang akhirnya jantungnya sudah menjadi lemah, jadi 18% je berfungsi. Bayangkan jantung berfungsi 18%, so terpaksa letak bateri untuk kuatkan balik. Dan dia akui, bila saya sembang dia, umur tu dah, umur bayar tuan-tuan 70, tua lagi apa? Tak, yang saya heran dengan Pak Cik ni semalam, umur 60-70, saya lupa nak, saya catat. Yang saya boleh heran bin ajaib, dia juga adalah perawat. Dia kata dengan aku, dia kata, saya ustaz, orang mai jumpa saya boleh katakan lega, banyaknya sembuh, sebab dia perawat. Tapi maitang saya tak jaga, akhirnya benda tu attack dia, bukan attack dia balik, kena kat dia lah, makan tak jaga, suruh orang makan main. Kan, awak jangan makan ni, awak jangan, macam doktor, setengah doktor Suraya ada tak? Tak ada. Dia selalu sembang dia, baik. Macam setengah doktor pun, kawan saya ramai doktor, cakap depan pasien bukan main. Waktu pergi kafe, sama ya, dia melantak. Muda tak apa, so bila main usia tu, dia mula serang penyakit macam-macam. Dan yang paling malang, yang semalam ni, jantung. Baru dia menyesal, dari telah baru saya menyesal ustaz. Jadi maknanya, dia merawat, dia perawat, dan dia tak tahu nak rawat diri dia sendiri. Dia jadi lupa, dia kata, orang main kat dia boleh dia rawat. Jadi ini yang berlaku hari ni. Kata orang cakap tak serupa, bikin. Kan? Jadi maknanya kita kena ubahlah benda tu. Kena jaga. Baik. Dan jika dipungut akan dia dengan qasad anak khianat, maka jadi dhamin ia kerana qasadnya yang menyertai bagi pungutnya. Habis itu. Dan tiada harus baginya diwawarkan dia. Dah dia niat jahat, buat pun nak cerita kat orang. Oh ya, aku jumpa kucing, aku ingat nak jual kan, duk cerita dalam grup taman. Jadi buatnya kalau ada yang empunya tuntut, dia kena bagi balik berserta kos tambahan. Nanti kita akan cerita bab ni. Kos tambahan, berapa hari yang ambil kucing aku, hang kena ganti dengan duit, tak kisahlah. Okey, kosat tu niat, dia intend nak buat sesuatu, tu kosat. Niat yang maksudnya gini tau, kosat ni niat memang nak buat. Kalau niat saja tu dia belum tentu. Kosat ni dia kira aku nak betul, aku nak jual betul. Dia macam tu. Dia ke arah nak buat benda tu betul. Jadi dia tak boleh duk cerita kat orang. Ada perompak cerita dia nak merompak sama orang, tak ada. Tak ada sopalah. Itu cerita hak jahat lah. Even buat kucing ni pun kes jumpa aja pun, tu pun syarak tak bagi cerita benda-benda gini. Anak kanak hang dengan menatang ni, nanti Tuhan balah. Lagu tu lah. Dan memiliki akan dia kerana ditilik bagi awal pekerjaannya, kerana bahawasanya merampas ia. Okey, sampai situ sampai situ. Okey. Dan tiada harus baginya, kita ulangkan balik, diwawarkan dia dan memiliki akan dia kerana ditilik bagi awal pekerjaannya. Jadi dia ni tuan-tuan, mula-mula tu jumpa tu
Oh, boleh bela kot. Tapi bila dia tengok lain macam kucing ni kan, dia punya sifat kucing tadi dengan bulu lembutnya, warna cantiknya semua, maka ditilik, semasa ditilik dia duduk tengok air ni macam kalau jual. Dia jumpa kalau jual ni dia cecah ratusan ringgit ke ratusan ribu ke, wallahualam lah. Sebab benda-benda yang bersifat begini hanya dinilai oleh orang yang minat saja. Tuan-tuan pergi jumpa kucing hak elok, pergi jual kat orang belah lembu, dia tak akan beli dengan harga mahal. Siapa barang antik kita? Sebab yang menilai benda tu antik, orang yang minat benda tu, sebab tu dia sanggup beli yang mahal. Sahabat kita yang duduk Pulau Melati yang naik RZ tu, Haji apa? Haji Hamid kan? Dia pernah motor RZ biru dia tuan-tuan, polis nak beli, bukan orang lain, polis sendiri nak beli 17,000. Motor berapa lama lah tu, tapi benda tu bernilai bagi peminat motor Yamaha RZ. Pak Din tahu geng-geng hak lama-lama kaki duduk kuda RZ, masuk saya lah zaman muda tu. So benda tu bernilai, tapi kalau dia pergi tolak kedai motor biasa, nak beli motor lain, dia ambil berapa ribu je. Tapi kalau tolak kat grup-grup yang memang peminat motor ni, dia sanggup beli sampai belasan ribu. Sedangkan motor tu beli dulu 3,000, 4,000 je. Tentu ada keistimewaan pada motor tadi sehingga nilainya begitu tinggi. Mungkin pick upnya hebat ke, dia punya tak tahulah tak mana kan. Hak kaki duk naik dia tahulah. Macam kita hak peminat kereta-kereta mewah yang minat Lamborghini, mungkin duit dia banyak, jadi dia akan cari mana yang antik. Ataupun kita minat kereta apa yang macam Kelisa tu, kereta Mini Cooper tu kan, hak minat macam tu, dia tetap akan beli walaupun mahal. Dia begitu, nilai tak sama. Sopa balik pada cerita kucing tadi, pergi jual kat tukang burung, hak ada belah burung, leh kucing nak 10 ringgit, tak nilai. Tapi tiba-tiba dia pergi tanya hak memang kaki minat kucing, dia sanggup beli sebab dia tengok ini value tinggi, lalu dia beli. Sila Waalaikumsalam. Ada kosong lagi ke tempat? Belakang baik. Sambung. Kerana bahawasanya merampas ia, dan jika dipungutnya akan dia kerana hendak diwawarkan dia dan memiliki akan dia, kemudian daripadanya, maka adalah luqatah itu amanah pada tangannya. Baik, tadi cerita tadi yang kita kata cerita merampas tu, seolah-olah bila dia nampak benda nilai, hak perkataan ambil tadi, hak perkataan dijumpa ambil tadi telah menjadi istilah rampasan. Sebab kucing hak cantik tak mungkin tidak berpunya tuan, kecuali kucing kurap tu mungkin kot kan. Kalau jenis bulu tebal, bulu mata lentik semua, maknanya tentu bertuan. Bila bertuan, istilah dalam kitab lama dia tak panggil ambil dah tuan-tuan. Kalau kita bahasa Allah kita kata curi, tapi kitab lama dia tak curi, dia tulis merampas. Tu jadi dia berubah term tu. Kalau kita kata curi lah. Baik. Dan jika dipungutnya akan dia kerana hendak diwawarkan dia dan memiliki akan dia kemudian daripadanya, maka adalah luqatah itu amanah pada dia. Okey, katalah dia ambil kucing tadi, saya buat contoh kucing ya. Dia kata aku nak iklan dulu, kalau kita tak ada siapa ni baru aku nak belah. Jadi hukum tadi bertukar kepada amanah semula pada dia lah. Ni orang baik, ni cerita orang baik lah. Dia jumpa, aku nak wawal dulu lah. Jadi dia pun post lah kat grup WhatsApp taman, kluster 7, kluster 8, kluster 9, kluster 10, sebab kucing tu kat taman. Tak mungkin nak sebelah jalan 3 mai sini. Pasal jalan besar dah, tak mungkin, tak munasabah. Jadi dia akan post area sini, 7, 8, 9 dengan lapotage, kok-kok lah kalau ada kan. So bila dia iklan, tak ada, kita akan tengok berapa lama kena iklan tak lagi kita akan tengok berapa lama kena iklan. Baik. Dan kemudian daripadanya selama tiada memilih akan memiliki. Maknanya dia nak bela tu ataupun dia nak ambil tu, dia kena iklankan dulu
Okey, tempoh elang kita akan lihat sekejap lagi berapa lama. Baik, dan jika ia pungut akan dia tiada dengan kosok memelihara dan tiada kosok memiliki, atau tiada ia kosok hendak khianat dan tiada ia kosok amanah, atau dikosokkan salah satu daripada keduanya, khianat atau amanah, dan lupanya akan dia, maka adalah ia amanah dan harus baginya memiliki akan dia dengan syarat ittifaqan. Demikianlah tersebut dalam kitab Tuhfah. Baik, dia lagu ni nah. Jadi dia ni pungut, tengok tapi tak ada niat apa-apa, nak bela pun tak, saja ambil. Kan ada pasien tu kan, macam kita pergi supermarket kan, tak ada kerja saja pergi beli. Bila lelaki tanya awak beli, tak tahu, saja tanya nak beli. Kan ada lagu tu. Sopa makanan kadang-kadang tak makan pun, saja beli. Kesian orang tu jual, tengah satu beli, balik siapa tak makan. Dia dalam konteks menatah kita jumpa apa lagu tu. Dia kata kita ni tak ada niat apa, niat kosok pelihara pun tidak, niat kosok memiliki pun tidak, ya. Dan tiada ia kosok hendak khianat, nak buat jahat pun tidak, nak jual pun tidak, dan tiada ia kosok amanah. Jadi dia tak ada kosok, tak ada niat apa-apa. Okey, maka ketika itu dah lama hukum kata benda tu kira amanah pada dia. Maksudnya kira dia memikul tanggungjawab untuk bela mendatang tu dengan syarat ittifaqan. Ittifaqan maksudnya persetujuan. Mungkin dia tanya apa orang, katakan dah lama dah handuk bela kucing ni, orang akan sebut bela pun dia tak ada niat pun. Okey, macam saya cerita minggu lepas tu ada seekor baru mai besar kucing goreng. Sebab dia bagi makan tu ada seekor tambah, jadi ahli dah bertambah. Tapi tak apalah, kita niat rezeki dia ada rezeki dia. Saya secara peribadi saya nampak makin banyak saya bagi pada orang, Allah bagi makin banyak pada saya. Itu konsep saya pegang kan. Walaupun kita katakan ada je duit tu, tak tahu main mana semua. Hari saya ceramah di Masjid Ibnu Abbas Kuala Lumpur, kuliah duha hari Ahad lepas, hari Sabtu. Jadi PP tu perangai kami kalau cerita bab Tibun Nabawi, bila benda yang kami cerita berkaitan dengan ilmu yang kami dapat daripada guru, Pak Guru dah pesan jangan ambil upah, maknanya hang tolong orang. Itu amanah yang kita terima lah daripada guru. Tak ada rawatan ke apa, memang saya tak nak ambil upah. Jadinya habis kuliah duha tu jawab dengan ramai muslimat lah. Kuliah duha ni ramai muslimat, muslimin duduk jauh kan. Tapi yang syoknya hari tu, sebab kebetulan dia buat minggu kesihatan, jadi ada klinik bergerak daripada Makwik, doktor pakar pada semua lah. Tadi saya bergambar tadi semua. Saya ceritalah Tibun Nabawi dengan perubatan moden, perbezaan apa semua kan, bagi orang faham. Habis tu makan semualah. Biasalah semua orang duduk sampul untuk berceramah. Rupanya dia ada 2 lagi sampul tuan-tuan di masjid kena alert ni. Dia bagi 2 lagi sampul untuk pembantu berceramah. Saya duduk fikir, aku buat siapa? Dari sebab dia bagi depan awam, saya ambil dulu lah. Ambil balik rumah, baru saya telefon AJK. Oh, saya ingatkan ustaz buat pembantu ustaz untuk mungkin nak tayang slide ke apa benda ke, buat rawatan apa kan. Saya kata tak, memang kalau sebab rawatan buat bantu pun kami tak boleh ambil upah. Jadi saya minta nombor akaun, kita transfer balik ke masjid. Sebab ini amanah. Jadi maknanya kalau nak ikut rezeki, kalau nak ikut, sebab masjid KL banyak mahal, masjid sini banyak sikit. Saya cerita sungguh. Masjid KL, even surau, saya duduk ceramah, saya ceritalah benda ni mungkin benar hari bila ambil. Komand tuan-tuan 200 komand. Biasa 300 standard. Kalau masjid Pradua tu saya ceramah 500 setiap kali saya ceramah, sejam je pun. Mungkin dia bergantung pada kemampuan masjid lah. Tapi saya rasa kalau duduk KL ni memang kaya masjid kan. Sebab dia mengikut keperluan semasa, kenaikan harga barang, minyak dan sebagainya. Mungkin rasa itu dia orang bagi lebih, wallahualam lah. Tapi itu rezeki kan, kita ambil je orang bagi.
kan, kos kita, tol kita, apa semua, mungkin nilai sudut tu. Okey, itu sebab dalam grup saya dengan penceramah satu Selangor wilayah tu, kita ada grup WhatsApp kita. Kadang-kadang ustaz nak ceramah, nak cerita malu sebab ada yang full time ceramah tuan-tuan. Macam Ustaz Arif. Ustaz Arif full time ceramah, dia tak ada kerja lain. Tuan-tuan bayangkan, dia terpaksa waktu dia rajin tanya sebab apa? Keperluan dia. Bini tak kerja. Lagu tu. Jadi kita kena faham benda tu. Okey, bantu dia. Sebab dia full time benda tu. Sebab dia tak buat kerja lain. Sebab tu dia waktu PKP dia memang sakit. Maka dia jual madu. Tuan-tuan kena belilah, bantu dia. Madu original tu memang betul mak mertua dia punya. Kampung mertua dia. Saya sembang lama dengan dia main rumah, saya sembang lama bab-bab ni. Baik. Dan mengiringi pungut luqatah itu hendaklah diketahui akan jenisnya dan sifatnya dan qadarnya dan bekasnya dan tali pengikatnya. Jadi dia kata mengiringi ni maksudnya benda bila kita nak cerita bab luqatah ni, nak ambil belah semua, dia bukan boleh ambil gitu semua. Jadi kita kena tahu takut sifat yang ada pada binatang kita jumpa ni orang punya. Jadi kita kena tahulah dia punya jenisnya, jantan ke betina. Belek kat belakang ada telur 2 biji, jantan. Tak ada telur, betina. Okey. Dan sifatnya manja ke, garang ke, rajin bunyi tak ke apa semua. Okey. Dan qadarnya, qadar sini mungkin dia punya panjang ke, besar ke, saiz dia lagu mana. Okey. Dan bekasnya dan tali pengikatnya. Bekasnya mungkin ada dalam bekas tempat tinggal dia, okey, ataupun tali yang duk gantung kat lehernya. Itu. Kemudian maka diwawarkan dia. Ni yang saya kata tadi, kita kena cerita kat orang ni. Diwawarkan dia di pasar. Tuan-tuan, ni yang saya katakan tadi, jangan seronok ambil ya. Madi ni cerita cara nak wawarkan macam mana. Minggu ni baru kita sentuh ya. Dia kata di sini diwawarkan di pasar. Cuma zaman hari ni takkan nak pergi teriak kat depan CS tu. Oh ya, aku jumpa kucing. Zaman sekarang dah canggih kan. Jadi kita iklan dalam Facebook, media sosial, medsos kan banyak. Twitter, Instagram, apa lagi, TikTok, lagi pengikut dia ramai. Okey, jadi benda tu boleh diiklankan. Buat video pendek-pendek sikit. Dan pada segala pintu masjid, tak kala keluar orang. Zaman dulu tak ada mikrofon masjid. Jadinya sebab tu dia kata kena iklan di luar pintu masjid. Bila jemaah keluar, cerita pengumuman. Saya ada terjumpa seekor kucing sekian-sekian, tapi dia kata jangan sebut habis sifat tu. Okey. Tapi sekarang ni pas kat Bilan Nuruddin, Assalamualaikum, dia pun umum. Salah seorang jemaah kita haji sekian-sekian, duduk jalan sekian-sekian, telah berjumpa seekor kucing cantik belah-belah warna sekian-sekian. Siapa nak jumpa dengan dia? Tu zaman hari ni lah. Kalau dalam kes pintu masjid, sebab masjid zaman kita lah ni banyak pintu, jenuh tunggu pintu mana. Jadi pakai mikrofon sebab kita dah canggih kan. Tak payah duk tunggu depan pintu. Okey, tunggu pintu utama, orang keluar pintu sana. Jadi mungkin yang punya kucing tu keluar pintu sebelah kanan, dia umum sebelah kiri, tapi kesudah tak jumpa. Begitu. Baik. Dan pada tempat perhimpunan orang, perhimpunan orang ramai selain daripada di masjid, di mana? Di dewan orang ramai kan, rumah kenduri kenara, majlis tahlil, di rumah orang boleh iklan. Okey. Dan dibanyakkan wawarnya pada tempat berjumpanya. Pergi minum kedai kopi ZNK, cerita dengan kawan kawan masjid, aku jumpa ni apa, tolong tanya apa-apa yang hilang. Sebenarnya ni ambil masa. Benda tu dia pegang kucing tadi, dia pegang di rumah dia belah, tapi dia kena iklan sebab dia belum memiliki, dia hanya memelihara. Dua benda berbeza nah yang kita baca hari ni. Memelihara, memiliki benda berbeza. Belah saja macam mai rumah saya kena belah dia mai. Bukan saya memiliki pun, tak tahu siapa punya. Ekor besar warna oranye, siapa nak pergi lagi kot. Jadi rezeki. Wawarnya pada tempat berjumpanya mana-mana ya, maka diwawarkan dia setahun atas adat.
Zaman dulu kebiasaan memang tuan-tuan, kalau rujuk dalam hadis Nabi, Nabi sebut setahun. Cuma ulama kita hari ni dia mempericikan sebab konteks zaman dah berubah, dielankan mungkin dalam tempoh seminggu ke 2 minggu. Ni kena rujuk pandangan Mufti Wilayah, saya tak tengok lagi, tapi memang saya dah baca sikit sebanyak. Untuk zaman konteks hari ni tak perlu setahun pun, sebab media bergerak begitu pantas, maklumat sampai cepat kan. Hari ni kita kematian siapa? Bekas Timbalan Menteri Pusat Kelantan Datuk Abdul Halim malam tadi meninggal. Kita duduk di Selangor, berita tu mati malam tadi di Kelantan, perjalanan 7 jam. Pasal apa? Pukul 3 pagi saya tahu dah, pukul 4 pagi saya tahu dah, pasal maklumat cepat. Sopa yang ni pun cerita kucing hilang je pun, iklan kucing hilang. Jadi kalau dia ni duit banyak tuan-tuan, boleh masuk TV, iklan dalam TV, ambil slot sekejap, mahal nak bayar oh. Kami duk iklan tu tuan-tuan, kurang lebih kalau RM500,000 dia bagi seminit iklan untuk berapa kali tayangan slot dia dah lah, dalam tempoh 2 minggu ke apa, setengah juta waktu. Dia punya waktu pack, waktu macam berita nasional, waktu gitu. So dalam semua TV tu kami duk buat tu, biasanya TV Hijrah paling murah lah, Hijrah, sebab liputan mungkin tak meluas. Paling mahal TV3 Isro. Oh, demam tak keboh. Jadinya kalau nak elang kucing hilang tak sah aku membazir duit. Jadi memadai kita post dekat wall Facebook kita, dekat grup taman kita, dekat WhatsApp, dekat Twitter kita. Sebab tu kita kena buka banyak akaun. Zaman hari ni tuan-tuan, orang macam kami ustaz-ustaz ni memang kena terokai IT. Sebab kita berhadapan dengan masyarakat yang hari ni. Sebab Nabi kata hidup kamu zaman yang kamu hidup macam mana, kita kena belajar. Kenapa saya mempelajari bidang dipanggil keuangan digital, currency, kripto semua, saya study, saya belajar. Sebab bila Lembaga Zakat Selangor memutuskan pemain kripto, mata wang digital ni kena keluar zakat sebab ia adalah sumber kewangan. Jadi kami ustaz-ustaz kena mendalami benda ni, tak boleh duduk hadap, sebab benda tak akan cerita dalam kitab ni. Sebab dia mata wang, duit, cuma duit digital, bukan duit kertas, tapi income, boleh beli macam-macam. So saya mendalami sendiri, saya terlibat sendiri, terjebak sendiri, belajar bagaimana nak deposit, nak withdraw duit dan sebagainya. Akhirnya dapat ilmu, lalu senang saya nak cerita kat orang. Jadi maknanya tugas hari ni, bila zaman makin maju, kita kena kejar benda tu. Tak boleh kita berada pada takut yang lama, kita kena kuasai benda tu. Begitu juga tuan-tuan, sampai tu keadaan besok memang kebanyakan urusan semua dalam bentuk digital. Hari ni pun dah digital kan, pasport imigrasi semua digital. Jadi kalau kita masih duk tanya hemat macam mana nak buat ni, orang dah ke depan lah. Jadi kita kena gitu. Di samping jangan kita tinggalkan kewajipan asasi kita, ya, hubungan kita dengan Allah. Sebab benda ni semua kita kena hidup dalam zaman yang kita ada sekarang ni. Kita tak boleh lah nak patah balik belakang, tak boleh dah. Makin maju makin deras, masa sangat cepat lah ni tuan-tuan. Kalau tengok zaman dulu, Allah nak petang tu, ya Allah oi, kan, nak tunggu buka puasa petang tu ada puas melengung, tangan kanan lenguh tangan kiri, nak tengok tu waktu buka puasa. Tapi lah ni ya Allah sekejap dah nak masuk azan. Bahkan marah kat Bilal, awak lambat sangat azan. Dia gitu. Masa pantas bila kiamat dah hampir dekat kita, memang begitu ya, memang begitu. Sebenarnya dia ujian. Bila kepantasan masa tu berlaku tuan-tuan, maka ibadat kita yang kita selama ni kita mampu buat banyak, dia akan jadi sikit sebab kerja waktu tak dan. Contoh mudah kan, saya akan hantar anak saya sebab tak dapat asrama Mak Hamidah Kajang tingkatan 6 dapat asrama penuh, jadi kena ulang alik 6.30 kena gerak. Ni subuh tak ada wirid saya sebab kerja waktu jam Kajang, faham je lah. 6.30 gerak, pukul 7 suku, 7.10, 7.5 minit sampai, patah balik pula. Sekali petang, tengah hari petang pergi ambil pula. Jadi kena time ambil, time semua time waktu wirid. Waktu semayang tu lepas waktu wirid, waktu kita nak ada tambahan masa untuk kita buat isra pahala. So habis benda tu. Nampak tak? Ujian datang di ketika usia kita makin meningkat macam ni.
Macam tuan-tuan ingat nak rehat pencen lah, anak beranak, mak belah cucu lah. Jam lah, jam tuan-tuan. Nak hantar nursery macam tak yakin. Kita pula gatai mulut pergi offer, tak apalah biar mak jaga, ambil. Pada muka. Nak main masjid tak ada, pasal apa? Belah cucu. Jadi kadang-kadang kita cari penyakit satu hal lah kan. Kadang-kadang kesian kat anak kita sendiri, nak buat macam mana kan? Mungkin nak bayar pengasuh mahal, keselamatan. Mau tak mau tok dengan tok wan jaga. Bila jaga dia mula lalai. Tu saya katakan, saya pelik bila kita tengok dulu muslimat kita masjid ramai. Zaman-zaman terdesak dulu kan, zaman-zaman Allah datang musibah ramai. Lah pergi tengok orang mayang jemaah dah tak ramai macam dulu. Dah ramai ustaz-ustaz dah tengok kita lah ni kat Malaysia duk anjur konsep-konsep bahkan. Bila dah dulu bila kena PKP semua konsep batal, tahlil, doa selamat, baca Yasin. Dulu waktu 2 tahun lepas. Lah nampak aman sikit dia mula main konsep semua. Jadi kita tak pernah ambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada kita. Nak tunggu bala lagi besar mai, kan lagu mana. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, jangan terikut rentak sangat. Jadi diri sendiri kena fikir apa yang terbaik untuk kita buat, bekalan untuk kita sendiri di alam barzakh dan di hari akhirat. Ini yang kita kena buat. So langkah kita buat kelas ni terbaik. Dan kalau dapat program mah buat lagi kelas, tambah bidang disiplin ilmu yang dirasakan perlu untuk zaman sekarang. Carilah ustaz mana-mana yang boleh. Tafsir kitab lama kita dah buat, bagus. Tuan-tuan cari yang bentuk agak ilmu yang agak contemporary, yang menjadi rujuk yang perlu kita ada sekarang ni. Cuba cari penceramah-penceramah ataupun ustaz-ustaz. Saya boleh bagi kawan yang kat kuis untuk mengajar. Okey, tambah ilmu. Baik. Apa sajalah ilmu? Mungkin bab faraid ke, mungkin penting bab tu ataupun mulai yang penting. Baik. Setahun atas adat dimulakan dia pada tiap-tiap hari 2 kali, pagi-pagi dan petang-petang. Ni step pertama ni, baru jumpa menatang tadi, tengok sifat semua, okey, iklan sehari 2 kali, post dalam grup WhatsApp. Sebab kalau ikut kita lama nak kena iklan apa ni 2 kali pagi dan petang, nak pergi masjid, pintu masjid iklan, petang pergi pintu masjid iklan, pergi pasar iklan. Jadi kita post 2 kali. 7 hari kemudian, lepas tu 7 hari pula, tiap-tiap hari sekali. Mula-mula start 2 kali, lepas 7 hari sekali, kemudian tiap-tiap 7 hari sekali atau 2 kali hingga sempurna 7 kali 7 hari. Tiap-tiap hari lah, 7 hari buat. Kemudian pada tiap-tiap sebulan sekali post. Dan sunat sebutkan setengah sifatnya sahaja, dan jangan dihabiskan segala sifatnya, supaya jangan dipegang akan dia oleh orang yang dusta. Maka jika dihabiskan sifatnya wajib dhamannya. Takut orang akan lah ni kan orang pandai, kata barang dia punya, dia beritahu okey, ni kucing saya macam ni, betul lah awak punya, sedangkan salah kita cerita semua sifat. Jadi cukup lah, maknanya kita habaq kata, cuma yang peliknya mata satu, pelik pada orang sikit lah, jadi dia tengok mata satu bukan aku punya. Sebab tu ada kelainan. Macam bila umum jam hilang, dompet hilang, kita hanya sebut jam tangan hilang, kita tak sebut jenama apa. Mungkin orang dah hilang 2 jam hari tu, nak jumpa saya, okey, jumpa ni jam saya, okey, ambil. Maka begitulah, kena diwawarkan. Ni zaman dulu punya cerita lah ya. Lah ni tuan-tuan iklan 2 minggu 3 minggu, tengok tak ada respon, baru boleh ambil jadi hak milik apa ni menentang tadi. Tapi kebiasaannya setakat ni lah, setakat saya duduk tengok grup WhatsApp taman saya pun, biasanya pemunya tu sekejap je dapat balik lah. Jangan dia bersedekah, ambil engkau lah kucing tu, sorry lah, sebab kucing dia minat, mungkin terkeluar sangka orang jumpa. Sebab benda-benda yang cantik, yang menawan ni, dia orang yang bela tu memang dia minat. Jadi tak mungkin dia akan lepas begitu saja. Hanya mungkin takdir kucing tu nak keluar terselak ke apa, dia terbuka, dia berjalan. Okey, maka orang tu akan jumpa. Jadi kita tak mungkin kita akan bagi free gitu. So kita akan ambil balik bila orang tu iklan, kita ambil balik. Ya, begitulah
sifat-sifat kucing yang kita kena beritahu kepada masyarakat bila kita jumpa. Tak kira lah kucing ke burung. Kalau burung tu kena pandai-pandai lah sifatnya. Takkan kita nak kata berkaki dua. Memang burung kaki dua. Jadi kita kena cerita mungkin jenis burung apa. Belatuk, burung serindik, kakak tua. Hak ni orang belah apa kan? Kalau cakap burung gagak, orang tak heran. Ambil lah. Benda tu benda yang kita kata orang memang tak suka. Burung helang pun tak munasabah. Jadi mungkin kalau kita burung serindik orang nak, burung murai mungkin orang nak, sebab benda tu ada value dia. Ada value dia. Kira binatang yang Jabatan Hidupan Liar keluarkan lesen, itu benda yang value tinggi. Yang nak buru kena lesen Jabatan Hidupan Liar tu. Kancil, benda-benda yang eksotik ni lagilah mahal. Jadi kena cerita benda tu. Murai pun ada murai. Kan ada banyak jenis murai kan. Burung murai kan banyak jenis. Cuma mungkin masalah akan timbul bila yang jumpa tu tak tahu jenis apa. Dia pun tak kenal burung apa. Payah dia naik elang kan. Jadi zaman sekarang tak susah dah tuan-tuan. Ambil gambar. Tunjuk dekat WhatsApp. Mudah ya. Dulu memanglah kena cerita sebab tak ada gambar. Mana ada kamera zaman dulu. Lah ni ada kamera, perak ni gambar. Dia saya jumpa ni. Kan ada orang hilang motor, dia ambil gambar motor dia tunjuk. Saya hilang ni. Kan saya jumpa ni, ambil gambar dompet dengan IC sekali. Memang sah orang tu punya. Jadi begitu yang apa ni patut kita buat bila kita jumpa lokotah yang berbentuk binatang yang dipelihara. Dan diwawarkan benda yang sedikit hingga dizonkan berpaling oleh yang hilang itu daripadanya pada ghalibnya. Jadi dia kata diwawarkan benda yang sedikit hingga dizonkan berpaling oleh yang hilang itu daripadanya. Jadi dia iklankan tu dengan harapan bahawasanya orang yang kehilangan benda tadi berpaling. Berpaling daripadanya maksudnya dah tak peduli lah. Biarlah. Okey. Pada ghalibnya lah yakni hingga hilang dah daripada hati empunya pada ghalibnya. Tuan punya kucing tu pun dapat tak tahu lah. Biar je lah. Kan? Mungkin rezeki orang lain. Jadi kalau kita rujuk ajaran Islam sudut yang lain, Nabi galakkan kita apa? Niatkan sedekah. Itu sudut yang lain lah ya. Tapi tengoklah kalau tuan-tuan punya hilang kucing nilai 15,000, nak niat sedekah tu fikir panjang juga tu. 15,000 aku beli kan, dengan lesennya lagi, dengan permit importnya lagi, susah payah kita kan. Nak halalang iman tu boleh kan. Ingat Siti Sarah, penyanyi yang meninggal tu. Syuib cerita satu ketika orang hutang mereka 50,000. Sarah ni punya bagus, kita halalkan saja. Halal kan, cakap kat Syuib fikir panjang tu, 50,000 nak halal hutang orang 50,000. Jadinya kalau kita kata kenapa Imam Masjid Haram boleh mayang juga gaib pada dia ni, mungkin benar ni kebaikan yang dia buat yang kita tak tahu. Bukan kata Sarah kalau saya 50,000 fikir panjang nak halal tuan-tuan, sebab kita nak cari 50,000 tu bukan senang, betul tak? Jadi kita akan fikir panjang. Tapi orang yang ada iman, yang dia tahu kelebihan dan mungkin dia rasa ajannya dah sampai, buat apa aku kerana tuntut, halalkan saja. Betul tak? Kalau dia dapat duit tu pun dia nak buat apa? Mungkin ajan dah sampai, biasa dia dapat segera begitu, maka dia halalkan 50,000 tuan-tuan dia. Kancil sebiji tu, ataupun mungkin produk dia benda kan, banyak muka lepas dah tu. Maybe boleh halal kan. Jadi kita tengok iman dia. Ni saya katakan tadi kan, tak semua sama iman, walaupun kita mengaji bertujuh kitab 14 buah masjid sekalipun, dengan dia hanya mungkin mengaji TikTok, mengaji gitu-gitu jumpa ustaz. Cuma kalau tengok dalam dunia artis ni, sebab saya terlibat juga, macam saya dengan Aziza Harifin apa semua kan, banyakkan dia orang ni banyak jemput ustaz ke rumah. Dia orang jangan pergi masjid ni, dia orang jemput ustaz ke rumah. Dia orang jemput yang tok-tok tau, dia orang jemput yang ustaz yang tok-tok lah yang kat Malaysia ni. Sebab kawan saya ramai yang terlibat pergi buat kuliah di rumah. Siti Nurhaliza selalu buat kat rumah dia tu. Dia panggil lah ustaz yang tok-tok sekarang ni.
Okey. Jadi tak kisah tuan-tuan, tak kisah. Kadang-kadang mungkin dia orang nak privacy. Kaum pelanggar aja. Sebab saya pernah terlibat benda ni, saya mengajak umur orang kakak datuk-datuk ni. Memang dia nak ahli keluarga dia ada. Ustaz mengajak. Kita mengajak cuma mengajak kitab betul-betul lah, jangan sentuh hal politik semua. Sebab dia orang politik, sentuh politik nanya kita. Mengajak betul-betul lah kitab. Tapi dia akan ada kesedaran, lepas tu dia dah faham. Ada yang berubah, alhamdulillah. So ini yang berlaku dalam dunia hari ini tuan-tuan ya. Jadi tak salah mungkin mereka mengaji cara begitu. Sikit lagi, berpaling oleh yang hilang itu daripadanya pada ghaliknya, yakni hingga hilanglah daripada hati empunyanya pada ghaliknya, dan bersalah-salahan yang demikian itu dengan bersalah-salahan harta. Adapun barang yang berpaling daripadanya pada ghaliknya seperti sebiji gandum dan sebiji zabib, bibian juga ya, maka jangan diwawarkan dia, bahkan diasing dengan dia oleh yang memungutnya. Jadi kalau jumpa yang kita cerita hari itu buah apple sebiji je kita jumpa, tak tahu duk cerita sampai 7 hari 7 malam, ambil makan je. Jumpa moktan dalam benda gitu, benda yang kitab kata tak payah. Bila tak payah ni maksudnya asing. Kalau kita mengaji hari itu kita boleh makan, sebab dia bimbang akan binasa kalau kita biar duk tunggu siapa nak main tuntut. Kecil rugi, sayang. So makan niatkan pahala kepada yang empunya tadi. Jadi tuan-tuan dah tahu bab ni, jangan esok jadi confuse kan, pergi jumpa buah durian sebiji jumpa durian, nak iklan tak iklan. Durian biasa mungkin tak payah iklan, tapi kalau musangking kena iklan kok, pasal mahal. Saya ada jumpa sebiji musangking di tengah jalan persimpangan. Mungkin sebab kawan tu beli sekali 80 tuan-tuan. Ataupun yang durian hitam. Apa hitam? Duri hitam. Lagi mahal 400 biji tu. Saya tak tahu sedap terang mana, saya tak nak makan. Tak apa pernah makan. Duri hitam. Biji 400. Tapi orang tua-tua duk kata, tok-tok uru saya lah kan, dia kata, cakap Kedah lah, hampa duk makan sedap-sedap, dia kata dia. Cakap tekak ya, telan tak ada dah. Itu pun duk bangga apa makan sedap, dia kata. Bila guru kata itu kami diam kan. Maknanya sedap tu sakat tekak je. Tu pun bukan tekak sangat lah, dekat lidah ni lah. Bila masuk ni tak sedap lah, dia akan telan habis. Jadi nikmat tu hanya kita rasa di lidah kita. Tapi naluri kita semua, tak ada orang tak suka yang sedap. Lidah kita. Tuan-tuan kalau pergi Penang makan nasi kandak, saya try banyak nasi kandak tuan-tuan. Yang paling sedap nasi kandak di nama orang dekat Batu Peringgi, ada satu tempat. Siapa nama dah lupa dah aku. Yang lain tu kurang sedap. Jadi maknanya lidah kita boleh rasa rempah ratus yang dia guna tu. Memang compare dengan ZNK jauh beza lah. Cuma kalau kita terdesak tu, ketagih sangat ni. Betul? Ada jemaah kita, anak arwah haji apa yang jalan 7 ni, dia sanggup pi naik motor besar dia, pi Penang semata-mata nak makan nasi kandak, betul balik kat sini. Pi makan, sebab dia orang sana pindah sini, ada badan besar tu. Jadi maknanya sebab dia dah rindu rasa tu, sebab dia duduk sana, bila pindah mai sini dia tak boleh tinggal, dia rasa rindu dengan kari tu, yang mungkin kari tu tuan-tuan mungkin boleh bau 4 hari bau tangan. Tuan-tuan basuh dengan klorok bis apa-apa, duk bau lagi. Tu yang dia rindu tu. Tapi saya agak pelik, dia sanggup musafir pi naik motor besar tu 3 jam, 2 jam setengah 3 jam, motor besar sekejap ya. Makan-makan balik. Mudah-mudahan hari ni maksudnya dia punya masa tu bagi dia biasa. Kita fikir panjang nak drive kan. Itu yang berlaku ya. Okey, kita stop di sini no. Kita sambung dan wajib tu. Ya, dan wajib tu saya tulis tarikh tak. Ini 23. Baik, sekarang itu dulu perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik itu tentang perkelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Ampun dan maaf kalau salah dan silap. Aku wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك.